Allahu Akbar. So, Mai, selamat datang ke Akif Galeri. Mai, lepak macam adik-beradik. Boleh duduk bawah pangkin sambil-sambil renai sok-okok boleh. Okey, selamat datang ke Akif Galeri. Ni adalah rumah lama. Ni kampung ni pun kampung lama. Dan sehari saya cuma cerita 2 kali saja bab sejarah ni, pagi sekali, petang sekali. Dan ini pagi ni, jadi dah satu grup main, tapi saya tak tahu tak panjang. Tapi yang ni dah main, yang kita semula yang panjang. Tapi janji kita nak telefon dulu. Itulah silap je. Alep. Nanti besok lagi sibuk. Besok. 2 bulan. Ada sahabat di Raja Amai, kemudian Besok? 2 bulan. Masih duduk depan tu. 2 bulan mana kena atas tutup bawah je. Okey, ni adalah rumah lama. Rumah ni rumah pakcik saya. Saya dulu besar di sini, ni tapak rumah mak. Kemudian umur 14 saya mula merantau. Pergi Kedah apa semua, lepas mengaji terus tak balik-balik. And then tua ni rasa nak balik. Tengok rumah pakcik dia pun meninggal. Anak tak ada, rumah dah hampir runtuh. Kerana mak saya perempuan, paraid tak dapat, dia pergi kat pakcik, paksu saya. So buat cakap dengan paksu, bagi aku rumah tu, dia kata ambil lah. So saya pindah kat ni. Dia yang urus semua. Urus angkat pindah apa semua ni, dia dengan Wah Hazmi tu, dengan orang kampung, pindah macam ni. And then saya duduk di Selangor. Kemudian bila masuk semua barang ni, dia jadi macam ni lah. Kemudian dia kata hang balik dah, tak larat dah. Pasal orang main tak berhenti kan. Tu saya balik main. Balik, and then jadi macam ni lah. Kemudian saya bina pula 2 kota, satu kota Tuan Putih, satu kota Gangga. Hari ni sepenuh merdeka ni, kita cerita sejarah cara kita. Jangan kita ikut sejarah orang. Bila orang menang, dia tulis sejarah, dia akan jadi hak dia. So kita yang kalah ni, kita sebenarnya bukan kalah. Yang kalah tu sultan, rakyat tak kalah. So dia pegang kita ke semua. Tadi pun ada satu cikgu main sembang dengan saya pasal kemiskinan. Saya kata kita diikat oleh sistem. Contohnya getah kan. Sebelum pergi sejarah saya nak pergi benda lain sikit. Getah tu tak pernah naik dari dulu. Dari dulu harga getah tak naik. Tapi kerajaan suruh tanam getah juga. Nak tanam buat apa? Kalau tanam padi kita boleh makan. Tanam getah kita nak buat apa? Nak buat tayar, bukan kilang tayar kita. Nak buat apa? Nak buat bumper kereta, bukan bumper kereta hak kita. So, kita tanam benda yang tak faedah. Dulu kita tanam benda jadi hak kita, kita makan, kita apa semua. Maksud banyak benda kita diikat oleh sistem. Dan bila diikat dengan sistem tu, kita nak keluar tak boleh. Bila nak keluar tak boleh tu, tanam juga getah. Dah tahu getah tu menjurus kepada kemiskinan, tanam juga. Sekarang ni nak beli ikan sekilo, kena jual getah 9 kilo. Baru dapat ikan sekilo. So saya rasa benda yang bodoh bang. Kita kena keluar daripada benda tu. Pikir cara moden lah. Pikir cara orang Melayu dulu kan. Jangan duk fikir ikut orang kan. Banyak benda yang tak guna. Mereka dia dah ambil letak kita Ya. selama untuk 100 tahun. Ya. Tu dia ikat Apa kita tu dia dengan ikat? sistem tu. Tu jadi murah. Ya, kita kena keluar dari situ. And then tak perlu tanam pun. Kita tanam apa ikat dia. Jadi ikat kita jadi hamba. And then getah masuk kat sini pada tahun 1877. 1874 perjanjian Pangkor. Di atas kapal MS Pluto. Di situlah sejarah hitam kita berlaku. Di mana campur tangan British selepas perjanjian Pangkor. Pasal apa berlaku perjanjian British kan? Sebabnya Jihin dengan Haisan bergaduh. So Sultan tak boleh kontrol. British masuk campur. 13 Mei. Pasal dia orang menang, kemudian berlarak. Jadi 13 Mei. Melaka jatuh. Sebabnya waktu tu tentera Melaka tak ada di Melaka, keluar atas misi lain. So pertahanan Melaka lemah. And then dia orang masuk. Portugis, dia tinggal kapal tengah laut. Kemudian dia guna apa? Dia guna Jung Jaya Nualhid. So kalau tengok sejarah kejatuhan Melayu ni semua berpunca daripada dia. So kita kena tengok dari sudut tu lah. Bukan kata saya ni rasis no, bukan macam tu. So sekarang ni yang duk jadi berlaku ni kerana dia ada di dalam tu. Bila dia ada dalam sistem tu, kita akan terikat. Kita nak bangun sekali dia kata rasis. Kita macam-macam lah hal. Tapi saya rasa
Lebih baik kita cakap benda betul lah, daripada kita duk cakap benda yang merapu kan. Dan kampung ni terwujud dari kejatuhan Melaka. Ada orang kata 15 Ogos, ada kata 24 Ogos. Bila Melaka tu jatuh, di Melaka tu dia ada 4 kumpulan manusia. Satu keluarga diraja, yang kedua tu kumpulan Tun Perak, yang ketiga kumpulan bangsawan ataupun datuk-datuk panglima. Yang keempat rakyat. Rakyat pula pecah pada 3. Satu anak negeri, satu anak dagang, satu lagi anak terbuang. Anak terbuang ni yang tuanku letak hukum kat dia, hang kena buang negeri. So dia hujung negeri. Dia pergi duduk hujung negeri ya. Kemudian satu lagi tu orang yang suka merajuk. Orang Melayu dia dengan merajuk memang tinggi. Tak balik rumah pak sampai 4 tahun tu. Kerana pak tegur dia sikit dah. Merajuk. Huduh tu. Rajuk ni menjadi jauh walaupun dekat. Rajuk kan. Tapi itulah kisah orang Melayu. Bila jumpa balik tu harga dia lebih, nilai tu jadi tinggi. Dia ada 4 kumpulan. So lepas daripada tu yang bila Portugis masuk dia orang ni dah tahu nak kalah, dia pindah ke Paguh. Berlaku perang Paguh 1, Paguh 2. Paguh 2 kalah, pindah pergi Bentan, pergi Mersing, Jemberang, pergi Bentan. Di Bentan 1524, 1526 kena serang lagi. Pindah pergi ke Kampar, Sumatera. Jangan kata Indonesia, sebab Indonesia tu lahir pada 1946. Kemudian bila di sana dah agak tenang, anak Tun Perak nama Tun Saban, dia jumpa tuanku, dia kata ampun tuanku, dia nak nuntut ilmu. Tuanku kata pergi ke petani. So dia pun masuk pergi ke petani, nama tempat tu Beredung Budi, Menjadi Risik. Kalau kau ajar right, pergi ke sana. Menjadi Risik kan. Di sana ada telaga hantu. Okey. Ada telaga hantu tu. Cari orang tua-tua tu sembang sana. Itulah Tun Saban itu. Kemudian dia tengok kat sini macam ada kelopongan. So dia buka negeri kat sini. Di sini tengah hujung negeri. So dia buka ada kampung dalam hutan belum tu, nama kampung tu Kampung Relak Hati. Lepas tu ditukar kepada Kampung Belum Lama. Kampung Belum Lama ni ditutup pada tahun 1952 sebab gangguan komunis. Dipindah ke Kampung Belum Baru. Lepas tu pada tahun 1973 buatnya Empangan Temenggur. So ada 16 kampung lain di sana tutup semua. Ini pindah pada Kampung Air Ganda. So habis tenggelam lah. So di sana tu kalau siapa rajin pergi teroka hutan ni, kalau hutan belum tu penuh dengan kebun liar bercampur dengan sapi. Di sana masih ada pokok-pokok buah-buahan apa semua. Ini kubur Tun Saban ni ada kat sana. Tapi dia orang buat replika pindah dekat Kenering. So ada satu kubur sana, kubur Tun Saban ni. Tapi dia tak ada aura lah yang asalnya dalam sana. Berbalik kepada Tun Saban tadi, bila dia dah buka kampung kat situ, orang dah mula ramai kat sini. Dia balik berjumpa tuanku, dia kata ampun tuanku, negeri dah ada, sila merajakan. So masuklah Raja Perak yang pertama, Sultan Muzaffar Shah I, anak Sultan Mahmud dengan Puteri Ona Kening dari Kelantan. So dia bersemayam di Tanah Abang. Dia pun duk berulang ke bukit ni, pergi ke kampung Tun Saban. So bukit belakang ni dinamakan Bukit Raja Badu. And then bila balik, dia orang balik ke sungai untuk pergi kat istana balik. Pergi sungai. And then one day dia orang rasa kat sini ni boleh buka kampung. Dia tambah rakit dekat sungai Perak tu. And then dia masuk kat sini. Dalam rakit tu ada Tun Saban, dia ada adik dia Tun Putih dengan anak Tun Putih tu Putih Sahak. So masuk main kat sini, dia pacak keris di atas batu di belakang tu. Nama keris tu Demang Sari. Pacak, dia kata berkampunglah kita di sini. So buka lah kampung ni. Bila dia balik pergi ke Akik tu, Akik tadi dia tambat di pokok yang tumbang dalam sungai. So bila arus tolak, pokok tu dahan jadi bidas balik. Dia bunyilah cepur. Cepur. So dari situlah ambil nama tu, ubahlah nama kampung ni Kampung Cepur. Ada Profesor Jalani daripada UTM, dia buat kajian, dia kata asal pada pokok cempaka. Ada juga mengatakan dari pokok renek nama pokok cepur. Wallahualam. Saya tak lahir pada zaman tu, saya cuma memanjangkan cerita orang dulu. So bila ada kampung, dia ada masjid. Bila saya nak balik kampung ni, nak balik main kat sini selepas 47 tahun melarikan diri tu, balik and then saya mula korek cerita pasal sejarah masjid lah. And then masjid tu didirikan oleh Tun Saban dengan adik dia Tun Putih dan juga Putih Sahak, dengan cara dia orang pergi ke hutan belah kayu balik. Belah kayu balik, tebang belah kayu balik. Bila dah cukup, and then dia ditarik dengan gajah. Kalau masuk dalam masjid tu, dia ada 4 tiang di tengah tu. Pergi tengoklah tiang dalam masjid tu, dia ada yang bertakah di bawah tu. Abang, belakang tak ada tiang.
Okey, di bawah sekali abang tengok ada takah. Tu tanda dia nak ikat dengan tali untuk tarik dengan gajah tu. Kan? So alat untuk tarik benda tu tu dia dalam loka bawah sekali tu. Dia ada dawai gulung tu kan. Tapi dulu dia pakai tali ni lah, tali yang dibuat dari kayu pokok. Tapi yang tu dia yang kat balaknya. Tapi hak tu hak besi cakuk tu, yang tu adalah gajah. Dulu alat peralatan gajah untuk tarik balak atau tali balak lah. So kampung ni dulu banyak orang belah gajah. Dan oyang saya pun belah gajah, nama tunggal. Nama tunggal. So sikit-sikit faham lah belah gajah tu. So sekarang gajah yang masuk kampung tu, itu adalah gajah yang keturunan yang kita belah. Terbiar. Terbiar. Jadi binatang peliharaan yang terbiar. Gajah yang dalam hutan tu gajah liar. Bila kita ambil gajah tu buat masuk dalam dunia kita, dia dah terputus dengan kawanan dia. Jadi dia tak boleh balik kat sana. Kalau balik kat sana, pergi itu pantai dia. Dia bergaduh. So dia tak boleh balik. So dia akan hidup dalam kampung dia. So kita pula pergi mengaji dekat Oxford, cerita pasal binatang. Ini kita kata gajah tu tentang liar, salah. Yang hak tu dalam rimbu tu memang hak dia. Yang ni hak kita belah. So yang ni kita kena balik pi ke situ, kena main dengan dia balik. Siapa nak berani main? Saya pun tak berani. Kan? So dia ada satu tongkat. Dia panggil tongkat kosa, KOSA. Dia ada weight depan macam tu. So yang tu dipegang oleh gembala gajah lah. Cakap tu. So dia ada bahasa dia. Panggil gajah, panggil. Teruk, duduk. Tak, bangun. Riang, berdiri betul. Kut, jalan. Jalan laju. Kelong, kona kiri. Mu, kona kanan. Chin, jalan terus. Dengan berhenti lah. Itu bahasa ni lah. Bahasa dengan gajah. And then ada orang dulu macam tu. So dia orang pulang ke bukit dulu pakai gajah lah. So di belakang tu dia ada satu bukit, dia panggil Bukit Raja Wadu. Di sana dalam satu tempat tu boleh letak gajah dalam 20 ekor. Dan orang lama-lama dia orang bisa pergi ke bukit Sayurotan tu, tahu lah. And then laluan gajah lalu tu dilalu pula oleh Mr. Loyal. Mr. Loyal dari Amerika 1921 atau 26, saya lupa tu. So masalah lalu balik track tu. Pasal apa dia lalu balik? Satu Harun, peninggalan raja, laluan raja, dia ada tinggal benda macam tu. Satu Harun lah. Yang kedua tu dia pun nak musnahkan apa juga peninggalan yang laluan raja ni. Dia tak mau tinggal kesan sejarah Melayu tu. Dan kita pun bersebahat sama macam Kota Star yang diruntuhkan, dah kita merdeka lah. Satu ramai yang runtuh dengan Mak Saleh. Lepas tu meriam kita diambil, diganti dengan meriam dia. Dah tinggal satu. Meriam kita tahu Tinggal 3. dia di depan dia ada bunga perakai. Tempat cucuk dia ada bunga padi. Itu meriam kita. Masa Alfonso dia abuk tu kawan Melaka, dia kata 5,000 pucuk Tinggal 1. meriam. 3,000 pucuk made in Melaka yang dibuat di Melaka. 2,000 pucuk yang diambil dari petani dan juga daripada Turki. Dan juga daripada Sulu dia beli meriam tu. So bila sebut Turki, orang mengatakan Turki tolong kita kan. Bagi saya nak cakap satu saja, nonsense. Benda mengarut. Kita yang tolong Turki. Dia orang tu gunakan kita dah terlalu lama untuk menyekat pengaruh Cina jangan sampai ke depa. Sebab dia orang percaya pada Ya'juj Ma'juj tu adalah datang daripada Tibet ni. Sebab dalam baju ni dia nanti muka dia mata sepit. Tinggal 3-4 nak buat apa? Muka 4 segi. Dia muka 4 segi ni mata sepit. Dia Tibet je lah. Dan orang pun duk menjuruskan tembok Ya'juj Ma'juj tu dari sana. Dari sebelah Tibet, sebelah China sana. Jadi wallahualam kita tak tahu. So dia orang ni, dia itu jadikan kita ni sebagai benteng. Kita ni benteng awal untuk menahan pengaruh di sana. Dan dia berperang beberapa kali menggunakan tentera Melaka. Mantar kakak. Dia siapa nak cerita? Kalau kita tak cerita. Ini pun mesti dalam hati korang kata mengarut Pak Haji ni kan. Tapi pergi cari gambar-gambar lama yang tentang Turki. Dia berperang. Dalam tu kamu akan jumpa orang pakai kerai, orang pakai tengkolok di dalam tu. Dulu bukan ada kamera, dia kena lukis. So dalam lukisan tu banyak ada tinggal-tinggal kesan orang Melayu lah. So kita ni adalah orang yang hebat. Bukan kita ni Lingua Franca.
Kan, kita bukannya orang yang meminta-minta. Kita ni adalah orang yang berdiri dengan tauhid. Orang yang berdiri dengan tauhid. So kita tu ada falsafah hidup. Macam you all main motor apa semua. Itu adalah gaya-gaya kau orang dengan genetik hak keberanian tu. Mana ada budak-budak lain lompat motor jalan satu tayar apa semua tu, melainkan budak-budak Melayu lah. Kan? Sebenarnya benda tu hebat, tapi tidak diuruskan keberanian tu secara betul. Kalau diuruskan keberanian secara betul, bukan kata ni lebih Amerika pun kita langgar. Sebab dia cukup, keberanian tu cukup, tapi diurus tak betul. Kemudian kecil-kecil dah kita mula mengenal perkataan takut terlalu banyak. Jangan buat benda tu lagi takut boleh ambil kita. Jangan buat benda tu lagi takut jadi ni. So takut sentiasa di dalam diri kita salah. Kan? Sebab keberanian sudah ada lah. Tapi kita kurang keberanian tu diajar dengan takut. Tapi bila mai yang budak generasi Y ni, dia orang dah mula main balik benda-benda ni. So kita ni sebagai ayanda main motor, bawa budak-budak ni. Saya tak kisah dia bawa budak ni main motor ni, nak ajar dia pun macam mana nak kontrol mesin. Jangan mesin kontrol kita. Kan, macam tu. Dan okey, itulah cerita kampung Cepor ni. Dan jadi bila ada kampung ada masjid. Dan dalam kajian saya, masjid tu berusia dia dibuat pada tahun 1539 dan siap 1541. Dalam yang secara orang tua apa semua cerita, dan tengok beberapa sejarah lah. Tapi bila Jepak masuk, masjid tu berusia kayu dia 380. Jepak buat kajian kajian Muhammad. Dan tapak masjid tu, tanah masjid tu, tapak dia berusia 500 tahun. Berarti kampung ni dibuka pada 1523. Punya lama. So 1523, tuanku masuk 1528. So rakyat ada dulu kat sini, baru tuanku masuk. Tu Perak ni dia jadi kaki melawan. Sebab dia buka negeri. Negeri lain raja buka negeri. That story pada Perak ni. And then itu lebih kurang sejarah kampung saya. Saya proud dengan kampung saya. Dalam kampung ni ada 4 elemen penting, tapi sebenarnya ada 14. Tapi kita tak sempat nak buat lagi benda tu sebab menyebabkan kos. Salah satunya masjid tu sendiri, elemen penting dalam kampung ni. Yang kedua arti galeri ni. Yang ketiga Telaga Biru. Saya harap tuan-tuan pergilah tengok benda ni, 4 tempat ni. Dan yang keempat tu adalah JT Nelayan. JT Nelayan ni dia melepaskan pandangan Sungai Perak yang tenang, dan ada bot-bot nelayan yang ditambat di tepi tebing tu. Untuk orang yang berpuisi ni seronoklah pergi kat situ. Tapi di situ juga melambangkan kemiskinan. Bila tengok perwai di pacak tu kan, so kita nampak kemiskinan orang Melayu tu. Di sini B40, and then saya buat benda ni adalah supaya you all datang. Bila you all datang, ekonomi tu akan masuk. Dan semoga bergerak sedikit ekonomi kampung ni. So sekarang ni dah mula ada homestay, dah mula ada kedai makan. So bergerak walaupun slow, tapi benda tu semakin inilah bergerak. Lenggong tu sendiri sebenarnya amat tua. Dia 1.83 juta tahun dahulu meteor jatuh kat sini, dekat Bukit Bunuh tu. Okay? Tadi dia masuk jambatan luas kan. Jambatan luas ada lukisan kan. Belah hulu sungai tu ada satu bukit. Sebelah sana sungai. Sebelah sini kan. Sebelah sungai ada bukit. Dan bukit tu lah Bukit Bunuh. Ada tangki air hitam kat situ. Meteor jatuh kat situ. So terbentuknya kawah di sini ni kerana meteor tu. Besar mana meteor tu wallahualam. Dia membentuk radius ada kata 6 kilo, ada kata 8, ada kata 12. Antara gunung tu dengan gunung sebelah sana. So kita ni duduk dalam kawah. Kita panggil lembah Lenggong. Lenggong Beri. So bila meteor tu jatuh, tanah cair. Dua. Bila beku balik dia jadi batu ni. Batu Soviet, SUEVIET. Di dalam ni lah orang jumpa kapak genggam. Kapak batu yang dia genggam macam ni, tajam lah bawah ni. So bila pakai kapak batu mesti dah ada orang lah. Takkan rimau pakai ni. Berarti dulu 1.83 juta tahun dulu orang dah ada. Tapi betul ke ada orang, sedangkan Nabi Adam yang terawal. Okay. So kalau ikut kitab tua, dulu ni dia ada 4 jenis manusia.
Al-Hin, Al-Jin, Al-Bin, Al-Ain. So depa ni 80%, 70% body dia manusia lah. Tapi ada part-part lain tu menyerupai benda lain. Macam contohnya dia bersayap, bertanduk, ada muka depan belakang, ada kepala dua, ada yang kaki macam burung unta. Tapi yang ni kena pergi mengaji lah, kena pergi mengaji kita tua dengan orang tua-tua, jangan pergi ustaz Facebook. Ustaz Facebook tak dapat jawapan lah. Okay. Dan makhluk ni dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian 74,000 tahun dahulu juga berlaku letupan Toba sehingga terwujudnya Danau Toba. So debu Toba tu sampai ke selatan India dan di sini terputus oksigen selama 6 hari. Mati semua benda. Dan pada tahun 1991 dekat gunung Gua Runtuh jumpaklah rangka manusia. Bila dia buat ujian makmal ke atas rangka tu, usia dia adalah 11,000 tahun. Dia adalah seorang lelaki, masa dia mati tu umur dia 30-an. Itulah Perak Man. Bisa dengar kan orang kata kita ni pendatang. Kan, kita pun pendatang juga, cuma kita datang awal. Tu abang kena tengok orang lah. Bawa mel konyuh muka dia kat Perak Man tu. Itulah apa kita punya kita punya tok nenek lah. Tapi agama jangan tanya lah, sebab agama ni main Rasulullah. Tapi sebelum tu dah ada agama lain. Nabi semua, lepas tu agama Hanif, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Lepas tu bawa main ke Nabi Muhammad, bawa Islam tu. So dekat Semenanjung ni tidak ada agama Hindu. Kalau siapa kata apa agama Hindu ada kat sini, itu tok nenek dia. Tok nenek kita tak ada. Sebab di sini tak pernah jumpa pun patung Hindu ke apa semua tu. Patung kecil-kecil tu jumpa yang ditinggalkan oleh Raja Suram dan tentera dia 1 juta lebih masa dia orang nak serang negeri China. Jadi waktu tu lah dia lalu beruas tu, dia langgar ni kota Okey lah Ganggar. guys, panjang sangat. Dan phone ni pun dah nak habis bateri. Kota